hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang baik kalau tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim terputus barakah. Jadi Nabi nak suruh setiap benda baik di sisi agama mula dengan bismillah. Budak orang gemuk, perempuan ke lelaki hak jenis gemuk, perempuan jenis hak gemuk, minta pada Allah nak kurus, boleh tak, nak masalah? Minta Allah akan boleh je Allah bagi kurus, tak masalah. Allah boleh bagi kekuatan, Allah boleh bagi semangat untuk kamu bersenam sampai kamu kurus, boleh. Mau je Allah nak doa banyak-banyak. Tapi saat kurus jangan dedah aurat. Yang banyak kita duk nampak masa gemuk pakai tudung elok babih kurang, mai kurus pakai punya ketat, baik gemuk. Kalau terang-terang tengah orang ramai dia berlibat dosa, tambah duk sorang-sorang. Maksudnya empat tempat ni memang kita akan buat dosa pada Allah. Tapi ibu bapa ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saat kamu sebut bismillahirrahmanirrahim, kamu bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan keampunan kepada empat tempat kamu buat dosa. Kamu buat malam pun Allah akan ampun, buat siang pun Allah akan ampun, kamu buat terang-terang pun Allah ampun, sembunyi pun Allah ampun. Tak ada siapa tahu pun dosa kamu buat, Allah nak ampun juga. Dengan syarat minta ampun pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pada malam ini kita sambung kisah berkaitan dengan para anbiya. Dan setelah kita berpisah selama lebih kurang 3-4 bulan, kita tak sambung bacaan kitab berkaitan dengan kisah para anbiya. Saya pun terlupa dah lah kita cerita Nabi apa. Ingat? Oh, Nabi Ayub. Habis surah Nabi Ayub. Baik. Saya baik ada penyelamat hero. Jadi tak apalah, kita ambil balik kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita ambil daripada kisah pengajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan kepada kita melalui hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dapat kita ambil beberapa kebaikan dan pengajaran daripada kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Baik, kita ambil balik kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Disebutkan di sini nama baginda disebut dalam Al-Quran pada 4 tempat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Itu dalam surah Al-Anbiya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, nama Nabi Ayub disebutkan di sini ada dalam Quran. Allah sebut sebanyak 4 kali. Antaranya dalam surah Al-Anbiya yang kita baca tadi. Kemudian ada juga dalam surah Al-An'am ayat 84. Disebutkan juga nama Nabi Allah Ayub alaihissalam bersama dengan Nabi Allah Daud, Sulaiman dan Nabi Allah Yusuf, Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam.
Jadi disebaris dengan nama Nabi yang lain. Itu dalam surah Al-An'am. Ada juga disebut nama Nabi Allah Ayyub alaihissalam dalam surah An-Nisa ayat 163. Kemudian disebutkan lagi nama Nabi Allah Ayyub alaihissalam dalam surah Shad. Itu 4 tempat. Jadi yang pertama dalam surah Al-An'am, kemudian dalam surah Al-Anbiya, kemudian dalam surah An-Nisa, dan keempat dalam surah Shad. 4 surah. Jadi bulan depan saya nak buat kuis surah apa, tak boleh jawab je ke? Bukan senang nak abang ni, senang. Jadi 4 surah tu nama surah yang terdapat nama Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Surah An-Nisa, surah Al-Anbiya, kemudian surah Al-An'am, surah Shad. Ada nama Nabi Ayyub alaihissalam yang terpahat dalam Al-Quran. Jadi sebab tu ulama dia sebut kesenang tu. Jadi kalau tak ingat nama surah pun, ingat 4 tempat pun cukup dah. Berapa kali nama Nabi Ayyub disebut dalam Quran, saya tak ingat dah surah apa, tapi yang tahu 4 tempat. Kemas ke dia? Kalau betul dah jawapan tu. 4 kali nama Nabi Ayyub disebut. Baik. Baginda ialah Ayyub bin Mus bin Razih bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Baik. Disebutkan juga Nabi Allah Ayyub alaihissalam kana rajulan minar Rum, bahawa baginda adalah seorang lelaki daripada negeri Rum. Ini orang yang cantik serak, Nabi Ayyub alaihissalam. Dan disebutkan di sini katanya Nabi Ayyub bin Musin, kemudian bin Zirah. Dalam terjemahan disebut dengan Razih, di sini disebut dengan Zirah. Jadi seolah-olah ada macam khilaf. Yang mana betul kita ambil balik dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab adalah bahasa yang sebetulnya. Sebab tu nak tengok makna, kena patah balik dalam bahasa yang bahasa sebetulnya. Sebagaimana nama orang Melayu. Jadi ada nama kita diambil daripada nama Arab. Jadi nak tahu makna, kena tengok bahasa Arab, jangan tengok bahasa Melayu. Nak tengok sebutan makna tersebut makna apa, kena sebut balik dalam bahasa Arab dan diambil dengan tulisan Arab, baru tahu makna yang sebetulnya. Sebagai contoh, ada orang buah nama anak dia Muhammad Alim, tapi dalam ejaan A-L-I-M. Jadi nak sebut Alim pun boleh, sebut Alim pun boleh, Muhammad Alim pun boleh, ataupun Muhammad Alim pun boleh. Jadi nak tengok makna, nak kena tengok tulisan hak mana, kena tengok balik hak Arab. Jadi kalau Arab dia sebut dengan Ain, iaitu Muhammad Alim, dicomel maknanya, orang yang berilmu. Tapi kalau sebut dengan Alif, Muhammad Alim, jadi Jahannam tu nama makna. Kerana Alim maknanya pedih. Kita dah baca Quran kan, azabun alim, azab yang pedih. Tak pedih pula tu. Jadi nak tengok makna, kena patah balik bahasa Arab, baru tahu makna. Jadi disebutkan dalam terjemahan kisah para anbiya ni, disebut nama Nabi Ayyub bin Mus bin Razih, manakala dalam Arab disebut dengan Zirah. Jadi mungkin lebih tepat dengan bahasa Arab. Kemudian bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Siapa dia Al-Ais? Kita dah sebut dah, Al-Ais adalah kembang kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub beranak kembang. Nabi Allah Ishaq alaihissalam nikah setelah berkahwin dengan isterinya, lalu dianugerahkan oleh Allah anak kembang, dapat 2 orang. Sekali beranak kembang, sekali beranak keluar 2 orang. Jadi yang maksudnya bila keluar 2 orang, ada abang ada adik. Siapa keluar dulu abang, siapa keluar kemudian adik. Jadi yang keluar dulu diberikan nama Al-Ais, yang keluar kemudian diberikan nama Yaqub. Ini 2 beradik kembang. Dia sebut dah cerita. Al-Ais seorang anak kepada Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Allah Yaqub. Dua-dua ni kembang. Cuma antara Al-Ais dengan Yaqub, Nabi Allah Ishaq lebih sayang kepada Al-Ais. Dia lebih sayang kepada Al-Ais, tuan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ishaq lebih sayang kat dia. Manakala Nabi Yaqub alaihissalam lebih rapat dengan mak. Al-Ais rapat dengan ayah. Maksudnya kembang ni, abang rapat dengan ayah, adik rapat dengan mak.
Selalunya macam itulah. Anak sulung dia akan lebih rapat dengan ayah. Manakala bongsu dia rapat dengan mak. Ayah dia seronok, cinta lebih kepada anak, kerana tu anak permata hati yang utama. Dia ni mula-mula yang muncul dalam hidup ni. Sayang sungguh kan tu. Hal lain sayang juga, cuma dia lebih-lebihkan anak tu. Kemudian anak bongsu sayang juga, cuma lebih sayang oleh mak. Anak bongsu lebih rapat dengan mak. Cuma tengok pula keadaan. Kalau mai besar anak hak sulung perangai bahan tu, ayah akan sayang balik hak bongsu. Dia tengok balik perangai dia ke mana. Baik. Jadi kita dah sebut dah, Al-Ais adalah kembang Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Ayub dia bukan mai pada Nabi Yaqub, dia mai pada kembang Nabi Yaqub yang bernama Al-Ais, iaitu anak Nabi Ishaq, cucu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini keturunan Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ada juga sebut katanya ibu kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam adalah anak perempuan kepada Nabi Lut. Ada juga pendapat mengatakan oleh Ibnu Asakir, katanya ibu kepada Nabi Ayub adalah anak perempuan kepada Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut ada anak perempuan. Jadi anak perempuan Nabi Lut salah seorang tu adalah mak kepada Nabi Ayub. Maksudnya Nabi Ayub ni cucu kepada Nabi Lut. Ada kata macam tu pula. Jadi pendapat yang paling kuat dia anak kepada ataupun cucu kepada Al-Ais, itu cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, cukuplah. Dan disebutkan sini yang paling sahih dia mai pada Al-Ais. Tadi kita sebut. Itu yang paling sahih. Bukan mai pada anak perempuan Nabi Lut alaihi salam. Itu cuma pendapat. Baik. Tempat kelahiran baginda dilahirkan di negeri Syam. Nabi Ayub AS hidup dengan kaumnya sebagai orang yang mengingati Allah, lagi bersyukur kepada nikmatnya, juga sebagai suatu contoh ikutan yang terbaik. Jadi Nabi Ayub AS hidup dengan kaum, dan tugas Nabi Ayub untuk peringat kepada kaumnya supaya ingat kepada Allah dan syukur dengan nikmat. Ini penting. Siapa pun tugasan para anbiya bawa yang sama, ya, supaya bawa umat ingat balik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir, ingat pada Allah. Jangan lalai. Karena dosa kita banyak. Ibu-ibu, ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tugas para anbiya dan dakwah yang perlu dibawa oleh semua orang tak lain tak bukan untuk kembalikan umat ingat balik pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tok guru, ulama, tugas mereka untuk peringat balik manusia, ingat balik zikir pada Allah. Suruh ingat balik pada Allah. Karena itu juga arahan daripada Allah. Allah sebut dalam Quran, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepada aku, nescaya aku akan ingat balik pada kamu. Kan Allah sebut dalam Quran kan? Allah suruh zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhuna Dr. Yusri Rushdi hafizahullah taala, maksud ayat tadi udzkuruni adzkurukum, ingat ke aku akan ingat balik pada kamu. Maknanya kalau kamu ingat kepada Allah dengan dosa yang kamu lakukan, maka Allah akan ingat balik dengan keampunan dia akan berikan. Siapa ingat Allah dengan dosa hak dia buat, Allah ingat kat dia balik dengan keampunan akan diberikan. Batu at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Siapa yang bertaubat daripada dosa yang dia lakukan seolah-olah tak ada dosa, Allah ampunkan. Karena Allah Maha Pengampun. Mailah dosa banyak mana pun Allah akan berikan keampunan. Lepas tu ada ulama syarah kepada sebutan Bismillahirrahmanirrahim, kan sebutan yang barakah. Selalu kan kita dengar hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang baik kalau tak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim terputus barakah. Jadi Nabi nak suruh setiap benda baik di sisi agama mula dengan Bismillah. Kena sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kena ajak budak-budak sebut kataan tu. Apa benda sekalipun benda baik. Nak bawa kereta, bismillah. Apa benda pun. Sebab tu disuruh gunakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kenapa disebutkan dengan bismillah ni? Karena ada kebarakah, ada kebaikan yang sangat besar di sebalik perkataan tu. Ada ulama sebut di sebalik Bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimah. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 4 kali. Maksudnya 4 kalimah dalam sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sebalik 4 kalimah ni, kata para ulama, ada yang menafsirkan bahawa, yang syarah mengatakan
Maksudnya ada 4 tempat manusia akan diganggu syaitan. Maksudnya syaitan akan ganggu manusia pada 4 arah. Depan, belakang, kiri dan kanan. Yang Allah sebut dalam Quran, syaitan boleh ganggu orang pada 4 arah ni. Dia boleh kacau. Atas bawah tak boleh. Daripada atas dia tak boleh kacau, daripada bawah dia tak boleh kacau. Dia boleh main pada 4 arah tu Depan, belakang, kiri, kanan. Itu Quran sebut dia akan ganggu manusia daripada 4 arah ni. Kenapa atas tak boleh kacau? Kerana atas tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh kacau atas. Dia tak boleh main ganggu daripada atas. Manakala bawah dia tak boleh kacau kerana tu tempat khuduk tawaduknya umat. Orang sujud pada Allah, orang letakkan dahinya, rendahkan diri, merendah diri, tawaduk. Ni semua tempat orang yang baik. Maka syaitan tak boleh kacau tempat tu. Batu orang yang rajin semayang, banyak sujud, rendah diri, orang macam ni payah nak diganggu syaitan. Payah. Syaitan jenuh cari jalan nak kacau ni. Orang merendah diri. Kaki semayang. Kita bukan kaki semayang. Kita kaki kedarah. Kaki makan, kaki menyembang. Kaki semayang tak? Semayang 5 waktu pun sebab tu wajib ni. Pasal nak kena semayang. Malas tapi dah wajib kena semayang tak lah. Hak lain tobat tak semayang dah. Kalau wajib, terus semayang. Jadi kita bukan kaki semayang. Sebab tu syaitan mudah kacau. Bila orang yang rajin semayang, orang yang rajin beribadat, bangun malam, semayang malam, sujud pada Allah, orang macam ni syaitan pening pala nak kacau ni. Payah. Sebab dia orang merendah diri. Hanya orang yang merendah diri, orang yang sukar untuk diganggu syaitan. Maksud merendah diri ni walaupun dia tinggi. Lepas saya tak boleh rendah, saya tinggi, mampu. Bukan kira lagu tu. Merendah diri maksudnya, walaupun kamu tinggi, kamu rendah siapa pun, tapi kamu tak belagak, kamu tak sombong dengan orang. Dengan jawatan yang kamu miliki, dengan pangkat, kedudukan, keturunan mulia, tu semua tak ada menjadi halangan untuk kamu belagak dengan orang. Bukan sebab untuk kamu belagak semua benda tu. Apa pun jawatan punya masalah, tak ada beza kamu dengan orang lain. Comel. Ni orang merendah diri. Dia tinggi, orang tengok dia tinggi. Pangkatnya tinggi, darjatnya hebat, orang jadi gerun dengan dia, takut. Tapi dia perendah diri dia, duduk dengan orang ramai. Ni orang yang hebat. Sudah tengok agung kita. Ni raja negara Malaysia ni, agung. Tuan-tuan dirahmati Allah, dia boleh duduk makan dalam kelas dengan budak sekolah. Dia boleh turun padang. Ni orang yang merendahkan diri, darjatnya tinggi, agung. Tapi dia perendah dirinya. Orang macam ni payah nak diganggu syaitan. Payah. Kita kalau jadi agung mampu lah. Kamu belak ni tak main dah orang. Sebab tu Allah tak pergi kita tunang aja. Belagak nak mampu lah dapat kita ni. Sebab tu kena minta kalau dapat nikmat, minta daripada jauh. Allah jauhkan daripada sombong. Janganlah bagi sombong. Sebab tu tak dapat tak apa. Sebab takut dapat belagak. Kita bukan lagi kira. Pasal tak dapat yang boleh buat bagus ni, cuba dapat lebih daripada orang. Maka harus lah. Allah tak bagi kat kita kemewahan, kelebihan. Sebab kalau dapat takut pijuh, tak dapat tak apa. Banyak orang macam tu. Lepas tu kena minta doa, ya Allah, kalau nak dapat nikmat, nikmat yang tak menyebabkan aku lawanmu. Dapat tak apa. Tapi kalau dapat nikmat menyebabkan kita lawan, tak dapat pun tak apa. Budak orang gemuk, perempuan kalau lelaki hak jenis gemuk, perempuan jenuh hak gemuk, minta pada Allah nak kurus, boleh tak nak masalah. Minta Allah akan boleh je Allah bagi kurus, tak masalah. Allah boleh bagi kekuatan, Allah boleh bagi semangat untuk kamu bersenam sampai kamu kurus. Boleh. Mau je Allah nak. Doa banyak-banyak. Tapi saat kurus, jangan dedah aurat. Yang banyak kita duk nampak masa gemuk pakai tudung elok lebih kurang, mai kurus pakai punya ketat, nak haris sungguh. Baik gemuk bagus daripada kurus. Kerana saat kamu gemuk, kamu tutup aurat elok. Mai kurus kamu buka aurat, baik gemuk pada kurus. Tapi saat kamu dapat nikmat, kamu kurus dan kamu tutup aurat dengan elok, ada lagi comel. Ikut kena minta semua pada Allah. Orang lelaki masa badan kurus kering pakai baju elok. Main badan sadu pakai spender. Tak haram jadah ke tu? Dah tahu masa badan tak elok, pakai tutup aurat bagi elok comel. Tapi main badan ketul-ketul sasa sadu elok, dia pakai spender je bawah. Baik kurus kering bagus ni. Jadi maksudnya nikmat tersebut tidak menyebabkan kamu lalai lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita tinggi manapun, darjat tinggi ke apa sekalipun, tidak menyebabkan kita sombong dan belagak dengan orang. Biar
Kerana sombong mudah diganggu syaitan. Bawah tak boleh syaitan tak boleh kacau, atas pun syaitan tak boleh kacau. Ya, dia boleh main 4 arah tadi. Kanan depan, kanan kiri, depan belakang. Tapi dengan sebutan insya-Allah, dengan sebutan bismillahirrahmanirrahim, 4 kalimah yang berada dalam sebutan bismillah tadi ni, kata ulama, Allah akan pelihara orang tersebut daripada 4 arah tadi diganggu syaitan. Lepas tu disuruh mula dengan bismillah. Kita nak bawa kereta, bismillah. Syaitan akan boleh kacau 4 arah tadi. Tapi kalau kamu mula bawa dengan bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah 4 arah tu Allah jaga. Kamu tak diganggu syaitan. Apa pun nak buat. Jadi setiap benda yang baik, kalau nak buat benda baik, mula dengan bismillah, supaya 4 arah yang syaitan boleh main, Allah pelihara. Nak makan contohnya, bismillah. Kan Nabi sebut budak-budak bismillah. Nak mula makan, sebut dengan nama Allah. Kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan, makan apa yang dekat dengan kamu. Mula dengan bismillah. Saat mula dengan bismillah makan tangan kanan, syaitan tak boleh kacau. Dia tak boleh join. Tapi kalau tak mula dengan bismillah makan dengan tangan kiri, syaitan boleh tumpang. Man akala bishimalihi akala ma'ahu syaitan atau kama qala. Sebut kalau Siti Aisyah, siapa yang makan dengan tangan kiri, syaitan telah makan bersama dengan dia. Tapi bila bismillah, syaitan tak boleh tumpang. Dia tak boleh nak main dengan sebutan bismillah. Itu karamah sebutan tu. Lepas tu suruh bismillah. Ada orang dia tak mau baca. Setiap dia tahu kalau tak baca bismillah, syaitan akan kacau ni. Dan memang sengaja dia tak mau baca. Dia naik puncak mutiara makan chicken chop no. Haram tak baca bismillah pun. Pilah mana tempat restoran makan tak mana pun, dia takkan baca bismillah. Kita kadang tak baca tu syaitan join. Memang pun nak pergi dia join makan dengan aku. Dia pun makan tanpa baca bismillah. Syaitan tumpang makan dengan dia. Tapi saat dia nak minum teh air lychee, sebut tapi contohlah, kok dapat malam ni, mana tahu orang beli ke bagi kan. Ibu bapa ayah dirahmati Allah, minumlah air apa pun, lepas makan nasi nak minum air. Masa dia makan dia tak baca bismillah, tapi masa nak minum dia baca bismillah. Jadi orang tanya, awak baca pula pasal minum? Dia kata, masa aku minum aku baca bismillah supaya syaitan tak boleh join minum dengan aku. Kenapa pula ni? Dia kata, aku biar syaitan makan dengan aku, tak ada masalah, aku tak baca bismillah kerana aku nak bagi dia join makan dengan aku. Tapi masa aku minum, aku tak bagi dia join, biar dia mengkelan mampu bagi dia makan tak minum air. Ingat syaitan pepak makan hang ke? Buat melawak bodoh tu. Dia buat melawak boleh, dia nak bagi syaitan mengkelan lah apa lah. Nabi suruh nak makan kan, nak minum, baca bismillah. Kerana Allah akan pelihara daripada kamu diganggu syaitan. Itu maksud yang pertama. Ada ulama sebut Allah akan pelihara pada 4 arah. Lepas tu jangan tinggal bismillah. Paling kurang bismillahirrahmanirrahim. Mula. Habis tak tahu nak baca doa apa ni, bismillah. Habis itulah. Nak buat apa ni? Nak bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang nak masak ke, nak makan ke, nak hembus ayak ke, anak nak pergi sekolah ke, apa sekalipun, bismillah jangan tinggal. Ada dia punya karamah yang besar, barakah yang besar. Ada juga ulama syarah 4 kalimah dalam bismillahirrahmanirrahim bermaksud bahawa Allah akan berikan keampunan kepada 4 tempat orang buat dosa. Kita buat dosa 4 tempat. Siang dan malam, tersembunyi dan terang-terang. 4 tempat ni kita dah buat dosa. Kalau tak buat siang, buat malam. Kalau tak buat tersembunyi, buat terang-terang. Mesti buat punya. Bahasa mudah kita, kalau siang-siang dia boleh buat. Maksudnya siang-siang ni orang ramai dan sebagainya, terang-terang. Maksudnya waktu cerah, orang boleh nampak hak dia buat. Dia boleh buat tak tahu ya. Boleh buat maksiat waktu siang. Tambah malam lagi dia buat. Gelap. Kalau terang-terang tengah orang ramai dia boleh buat dosa, tambah duduk seorang-seorang. Maksudnya 4 tempat ni memang kita akan buat dosa pada Allah. Tapi ibu bapa ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saat kamu sebut bismillahirrahmanirrahim, kamu bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan keampunan kepada 4 tempat kamu buat dosa. Kamu buat malam pun Allah akan ampun, buat siang pun Allah akan ampun, kamu buat terang-terang pun Allah ampun, sembunyi pun Allah ampun. Tak ada siapa tahu pun dosa kamu buat, Allah nak ampun juga. Dengan syarat minta ampun pada Allah. Fadhkuruni adzkurukum. Ingat balik pada Allah dengan dosa, Allah akan ingat balik dengan keampunan dia akan berikan. Kena minta ampun sungguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita banyak. Betul orang akan cari jalan. Mana hak boleh ampun dosa? Selesai pun. Carilah jalan.
Dengan bersedekah boleh ampun dosa, sedekah. Dengan buat ibadat, baca Quran, main majlis ilmu boleh ampun dosa, main. Bukan nak tunjuk rajin, bukan nak kata apa, nak buat semangat mengaji, nak bagi alim, tak. Kena banyak dosa, tahu. Dosa berlambak. Jadi main duduk, tidur pun tak apa. Cuma aku main kerana mudah-mudahan dah duduk dalam barakah majlis ilmu, Allah akan berikan keampunan. Tu ialah. Kena sedap dosa banyak. Nak mati tak lama lah. Apa nak mati? Hari Ahad baru ni saya main Ustaz Iman pesan suruh buat tahlil, ada orang mati. Saya lupa. Tengoklah, lupa. Dah harita baru sedap lah Ustaz Iman suruh buat tahlil. Maksudnya ada orang mati. Ada orang mati. Tiap-tiap hari kita dengar kematian. Ada orang mati kerana kanser, ada orang mati kerana sakit jantung, ada orang mati aksiden. Maksudnya mati duk tunggu mai. Dosa banyak gini. Tu nak bagi hapus mana ni? Dengan banyak lakukan kebaikan. Dengan baca Quran, dengan sembahyang malam, berzikir, minta ampun, duduk majlis ilmu. Kita buat semua tadi tak lain tak bukan suruh nak minta Allah ampun ni. Kerana kita sedar dosa kita banyak. Banyak sangat dosa kita ni. Ada orang yang rebut peluang nak dapat keampunan, masuk korban. Dan sebelum darah tu sampai ke tanah, Allah dah berikan keampunan pada dia. Dia dengar masuk terus. Tak pernah mih tiap-tiap tahun. Masuklah. Korban. Ni kerja kedarah ya. Kerja nak balas daging, kerja nak balas. Kerja nak ambil ya. Tak ada masalah. Orang memang nak bagi pun. Cuma ambillah peluang untuk diberikan keampunan oleh Allah, masuk korban. Masuk. Kerana sedang dosa kita banyak. Kalau boleh jangan mih tiap-tiap tahun. Kalau boleh ada rezeki lebih, masuk tiap-tiap tahun. Laksanakan korban. Kerana tu juga jalan Allah akan berikan keampunan. Kerana dosa kita banyak. Dalam syurga ada orang berdosa? Ada. Buat tak ada pula. Dalam syurga tetap ada orang berdosa. Dalam neraka pun ada orang berdosa. Cuma apa bezanya? Dalam syurga ada orang berdosa. Bezanya pendosa hak dalam syurga dah bertaubat. Dia pun buat dosa juga masuk syurga tu. Buat tak masuk hak dalam syurga semua tak buat dosa kan? Semua berkat buat dosa. Banyak hak dalam syurga pernah buat dosa. Memang akan buat dosa. Mereka manusia biasa, bukan Nabi. Ulama-ulama yang kita dengar, tutup guru alim ulama, kita doakan mereka masuk syurga. Kita sekali. Baik kita tak berdosa ke, berlambak. Cuma beza pendosa dalam syurga, mereka sempat bertaubat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa, masuk syurga. Jadi tujuan tugas para anbiya adalah untuk bawa umat kembali ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah disebutkan oleh Maulana Syekh Yusri Rushdi hafizahullah taala adalah ingat dengan dosa yang kita buat, bukan ingat bodoh. Bukan ingat zikir pada Allah, sebutlah guna pun. Cuma yang terbaik ingat dengan dosa yang kita buat. Maka Allah akan ingat dengan keampunan dia akan berikan. Hak tu yang kita harap. Tak ada lain lah melainkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi keluar bila ayat perkataan yang Nabi sebut pada ghufranak, pengampunanmu ya Allah. Keluar bila ayat tu dulu ingat. Ampun dosaku ya Allah. Pada Nabi. Di berbuah ayah dirahmati Allah, maksudnya pengampunan Allah yang paling penting yang kita nak. Maka ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan mengharapkan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dengar zikir tadi duk kenang dosa. Istighfar pada Allah, menyucikan Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semua sebutan tadi tak lain tak bukan kerana sambil duk kenang dosa kita buat banyak, maka semoga Allah berikan keampunan. Baik. Jadi berbuah ayah dirahmati Allah, maka tugas Nabi Ayub macam itulah dengan nabi-nabi yang lain. Tidak lain tidak bukan untuk ajak kaum menyembah Allah, kemudian untuk ajak mereka ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh zikir balik ingat pada Allah dalam apa jua urusan. Macam tadilah kita sebut, yang paling penting ingat dengan dosa yang kita buat. Tuan-tuan, kalau Allah tunjuk dosa kita ni terpampang kita buat, tak keluar rumah kita. Silap-hilap kita keluar dari Malaysia tu malu. Dosa banyak. Nampak macam bagus pakai kepiah, pakai jubah, baca kitab, nampak macam bagus, rupanya dosa berlambak. Kalau Allah buka aib tu, mampus. Dia kena doa, ya Allah, tutup aib kami dunia akhirat, tutup aib kami, aib keluarga kami, aib ayah kami. Kena doa macam tu. Dan dalam masa yang sama berusaha tutup aib orang lain. Kerana siapa yang tutup aib orang lain, Allah tutup aib dia. Kita tak mau aib kita terbuka, sambil doa pada Allah, kita cuba tutup aib orang lain. Kita tahu ada orang buat dosa, buat maksiat, kita nampak, tutup aib dia sebaik mungkin. Supaya dengan harapan saat kita tutup aib dia, Allah tutup aib kita. Tutup aib orang bukan bermaksud redha dengan maksiat dia buat, tak.
tegak. Cuma jangan buka aib dia. Dia kita tahu dia buat salah, tegak dia direct. Buat salah ni kalau orang tahu macam mana ni, malu habis ni. Tak apa dengan bimbang, aku takkan cerita ke orang. Cuma kamu kena bertobat. Tutup aib dia. Banyak orang jumpa dia, orang tak tahu apa dia buat. Kita tahu. Jangan duk guna kunci tu lah. Aku tahu buat amal dengan kobat ke orang, mantau. Gempak pula. Kalau malaikat main gempak kita, aku tu ke mana? Malaikat lagi tahu kita buat menentang apa. Lagi malu. Ditutup aib orang, Allah akan tutup aib kamu. Kerana dosa kita banyak. Baik. Dan Nabi Ayub AS juga bertugas untuk menunjukkan contoh ikutan terbaik kepada umat. Dan setiap para anbiya adalah contoh terbaik yang Allah bagi zaman tu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh Nabi yang terbaik. Kan Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada contoh ikutan terbaik. Jadi nak buat apa pun ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni contoh yang terbaik. Apa saja yang Nabi buat kita ikut. Yang Nabi suruh kita ikut. Yang Nabi ikrar semua kita ikut. Kerana itu contoh yang terbaik. Pada hari itu Ahad kita bincang bab apa yang perlu dilakukan untuk anak yang baru lahir. Dapat benda kita sebut dah itu kan. Jadi itu contoh yang terbaik yang Nabi tunjuk. Sebab dia akan dapat yang terbaik. Apa benda sekalipun yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah yang terbaik. Begitu juga dengan Nabi-Nabi yang lain. Baik. Kemudian disebutkan di sini Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan sifat sabar. Sehingga menjadi satu pepatah Arab. Antara Nabi Ayub alaihissalam antara dia punya sifat yang terkenal, yang orang masyhur di kalangan manusia, tak lain tak bukan adalah penyabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Allah Ayub orang yang sangat-sangat penyabar. Dia punya sabar tak ada bandingan. Dahsyat. Kesabaran ujian yang berat diberikan oleh Allah pada Nabi Ayub menyebabkan Nabi Allah Ayub alaihissalam tetap bersabar walaupun ujian berat macam mana pun. Sehingga dijadikan pepatah Arab. Ada pepatah Arab sebut seorang penuntut ilmu kena ada 3 benda. Yang pertama, dia kena ada umur yang panjang macam Nabi Nuh. Nabi Nuh umur panjang, 1000 tahun. Umur Nabi paling panjang Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pepatah Arab, saya tak sebutlah Arab sebab tuan-tuan bukan orang Arab. Saya sebut Melayu terus senang. Sebab saya pun tak ingat pepatah Arab. Lupa lah. Jadi kita sebut mafhum ni. Jadi maksudnya apa disebut di situ? Seorang penuntut ilmu kena ada umur yang panjang macam Nabi Nuh, kena ada harta yang banyak macam Qarun, dan dia kena ada sifat sabar yang tinggi macam Nabi Ayub alaihissalam. Di sabar diletakkan pada Nabi Ayub. Kerana dia ni orang yang paling penyabar. Adapun paling umur panjang disandarkan pada Nabi Nuh. Nabi Nuh Nabi yang paling panjang umur ni. 1000 tahun. 1000 tahun lebih. Paling panjang. Nabi-Nabi lain tak sampai umur 900, 700 lebih kurang. Mai kat dia 1000 tahun lebih. Umur Nabi yang paling panjang Nuh alaihissalam. Jadi seorang penuntut ilmu kena ada umur yang panjang macam tu, baru kemah. Dia boleh mengaji panjang ni baru 15 tahun meninggal nak mengaji jelah nak. Jadi biar umur panjang. Umur panjang maksudnya mengaji biar boleh mengaji umur dalam jangka masa yang panjang. Dia kalau umur panjang saja tak mengaji, petua kat 90 tahun tak mahu duk mengaji ni, bodoh piang betua, tak ada juga. Jadi biar umur panjang dalam keadaan nak menuntut ilmu. Umur 80 pun nak mengaji. Ini comel. Dia dapat barakah yang baik, kebaikan yang banyak. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah. Kemudian kena ada harta yang banyak macam Qarun. Kenapa saya nak kat Qarun? Kerana harta dia berlambak. Qarun ni banyak tak banyak, kalau ibu-ibu hak duduk di kampung Belek, korek belakang rumah nak tanam pokok pisang, korek jumpa harta. Dia sebut harta apa? Harta Qarun. Qarun tenggelam tanah yang timbul ikut kampung Belek. Punya nak bang banyaknya harta Qarun tu. Bukan harta dia pun, tah siapa pergi tanam celah tu. Tapi nampak semua sanak kat Qarun. Nak bak harta dia berlambak. Banyak semua harta dia. Dia seorang penuntut ilmu kena ada duit banyak. Baru mudah urusan mengajian dia. Tanya kawan-kawan nak buat master. Tengok Ustaz Iman buat master habis berapa ribu. Belah ribu. Nak sambung PhD puluh ribu. Mampu hak ijazah pun jenuh mengakak cari duit kat orang. Ramai mana yang nak mengaji tak cukup duit minta sumbangan kat orang, terpaksa. Nak mengaji, nak belajar. Jadi nak mengharapkan sumbangan orang. Orang sumbang mudah kira je. Boleh beli kitab, boleh hidup. Macam duit tersebut bukan nak beli kitab aja, nak makan nasi.
ada kekuatan, nak sewa rumah. Semua tu memerlukan kepada duit. Jadi seorang menuntut ilmu saat dia ada harta macam Qarun, lega. Tak perlu fikir panjang lah. Dia ada duit berlambak. Dia nak belajar, nak beli kitab, anytime boleh beli. Nak makan tak perlu fikir. Maksudnya dia tak perlu fikir cari duit lah. Ada orang sampai tahap dia kena kerja sambil belajar. Siang pergi belajar, malam kerja. Sebab duit kerja tu nak campung dia belajar. Jadi letih, penat. Penat kerja nak sambung belajar pula, letih. Dia takkan dapat yang baik. Jadi seorang penuntut ilmu saat ada harta macam Qarun, comel. Umur panjang macam Nuh, harta macam Qarun, Allah tak tahu nak buat apa. Duit berlambak, umur panjang, kerja mengaji. Kemudian disandarkan pula kena ada sifat sabar sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa bukan Nabi Ayub? Kerana Nabi Ayub orang paling penyabar. Nak mengaji kena sabar banyak. Ada tok guru cengih, ada ilmu yang susah nak dipelajari, waktu yang panjang, kadang lengoh, kadang tak larat. Semua tu memerlukan kesabaran. Kadang kita tak berapa faham, orang lain faham dah, kita tak faham. Oh, danger. Dia faham dah, selesai dah. Kita tak faham lagi. Faham dah, tapi tak ingat pula. Allah, lupa balik. Maksudnya banyak kesukaran dalam pengajian, kamu kena ada sifat sabar. Sabar. Kadang berasa terasa dengan guru yang cakap dan guru tu sebut-sebut kena atas kepala. Dia maki berjabu tok guru. Sebab dia ingat tok guru kata kat dia, sabar. Sabar banyak-banyak. Jadi nak mengaji kena ada kesabaran. Jadi diletakkan sabar tadi dalam pepatah Arab kepada Nabi Ayub alaihissalam kerana terkenalnya Nabi Ayub dengan sifat sabar. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada baginda harta, anak-anak, kebun-kebun buah dan kebun-kebun kurma yang subur lagi banyak hasilnya. Kemudian Allah menguji baginda dengan kematian anak-anak dan baginda bersabar. Kemudian diuji dengan rosaknya harta dan kebun-kebun. Baginda tetap memuji Allah dan bersyukur. Jadi disebutkan Nabi Ayub AS diberikan harta yang banyak. Allah kurniakan kepada Nabi Ayub AS harta yang melimpah roh. Banyaklah harta. Ibu ayah, kalau Allah bagi jangan bimbang. Banyak. Kalau Allah nak bagi harta berlambak, melimpah roh, Allah boleh bagi. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kurniakan kepada Nabi Ayub harta yang banyak. Tak cukup harta yang banyak, dikurniakan pula anak-anak yang ramai. Ramai anak dia. Anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian dikurniakan pula kebun-kebun buah dan kebun-kebun kurma yang subur lagi banyak hasilnya. Kebun-kebun buah banyak dah, kebun kurma pula. Semua yang power-power buah ni. Orang ada kebun durian pun menyandak. Kaya tak kaya? Kebun durian ni pun. Durian dia pula, durian udang merah. Jual tepi jalan, tulis signboard udang merah. Berhenti pada durian. Kita cari udang. Kita nak beli udang. Tengok udang merah, berhenti. Tengok lah, durian. Mana udang? Muhum. Nama durian. Musangking, duri hitam. Ini semua nama durian. Baik, kalau ada kebun buah durian pun cukup dah. Nyandak dah makan, tak larat makan. Sebiji kat RM100. Kalau durian kampung campur biasa ni, bagi kahwin biasa ni, 3 biji RM100. 3 biji RM100. Pokok nak tekan 3 biji ya. Maksudnya makan kebun sejenis buah pun kaya dah. Nabi Ayub Allah bagi kebun-kebun buah, bukan dekat sejenis buah, berlambak jenis. Hak tu pun kaya dah kita nampak. Kebun kurma pula, kurma yang cantik-cantik. Allah. Ini semua harta kekayaan yang Allah bagi kepada Nabi Ayub. Dah duit banyak, harta banyak, anak ramai. Ada orang duit banyak, harta banyak, anak tak ramai, tak syorak. Anak seorang tu nak buat apa duit tu? Lalah cucu rokok dengan duit 50. Duit banyak. Bisa rokok ambil 50 cucu. Kita tengok orang pun menendang. 50 mbak cucu belagak nak mampu. Duit banyak dia tak nak buat apa. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, ni dapat anak duit banyak, harta banyak, Allah bagi anak pula ramai. Maksudnya lengkap hidup ni. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, setelah diberikan kenikmatan yang sebegitu rupa, kemudian Allah uji baginda dengan kematian anak-anak. Allah mula uji dah Nabi Ayub AS. Apa ujian yang Allah bagi? Ujian yang berat, Allah cabut nyawa anak dia, seorang demi seorang. Anak yang ramai tadi semua bakat mati habis. Mati seorang demi seorang. Ni anak Nabi Ayub AS. Ibu-ibu ayah dirahmati Allah, bagi tahu kat saya malam ni, ujian apa yang lebih berat
berbanding anak kita mati dulu sebelum kita. Semua mak dan ayah mengharapkan dia mati dulu pada anak dia, biar anak dia yang urus jenazah dia. Tiba-tiba Allah uji, anak mati dulu pada dia. Allah tak tahu nak habaq. Kesedihan yang sangat mendalam. Tak ada siapa boleh berikan gambaran betapa sedih, pilunya hati seorang ibu ataupun ayah saat melihat jenazah anak dia dulu pada dia. Letih. Kita tak tahu nak habaq. Kerana cintanya seorang ayah dan ibu kepada anak tiada bandingan. Dia sayang sungguh sepenuh hati dia. Sehingga kan ibu dan ayah sanggup korbankan segala-gala untuk anak dia. Apa pun tak apa, jadi anak dia selamat. Segala-galanya dia akan korbankan. Kerana kecintaan dia berikan sepenuhnya pada anak. Tiba-tiba orang dia paling cinta, paling sayang mati dulu pada dia. Oh, ni sedih yang mendalam. Sebab tu zaman Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, ada dua orang ibu yang sedang berjalan di satu taman. Tiba-tiba serigala datang. Ada dua mak. Seorang mak tua, seorang lagi mak muda. Dua-dua ada anak, baby. Tengah jalan di taman, datang serigala. Datang seekor serigala membaham salah seorang anak kepada ibu tadi. Mati anak dia. Serigala pelari. Dan anak tadi adalah anak kepada ibu tua. Hak mak muda ada anak dia dengan dia. Hak pelari tadi anak ibu tua. Si ibu tua ni tak sanggup melihat anak dia mati. Jadi dia mengaku hak mati tu anak mak muda. Tu anak saya. Dia claim terus anak pun tu anak dia. Kerana tak boleh terima anak dia mati dah. Pergi jumpa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dengar pada hujah. Nabi Daud kata anak ni milik mak tua. Padahal anak tu milik mak muda. Tak puas hati jumpa Nabi Sulaiman pula. Nabi Sulaiman alaihissalam ni macam mana ni cerita sekian-sekian. Maka Nabi Sulaiman mendengar saat mak tua dengan mak muda duk tengkap. Nak cari siapa menang payah. Kalau yang tengkap perempuan dengan lelaki senang. Tahu dah memang perempuan menang. Tobat menang dah. Kalau perempuan tekak dengan lelaki, bukan nak menang, nak seri pun payah lagi tu. Tak mana nak menang. Seri pun nak dendui. Kalau lelaki dengan perempuan tengkak, tahu dah nak menang perempuan. Tapi kalau sama-sama perempuan, jahanam. Sama-sama kuat. Jadi nak tahu siapa pendapat betul macam mana ni. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi Ayub diberikan kefahaman yang dahsyat. Allah berikan hikmah yang luar biasa. Jadi saat dia bertengkak, ni anakku, tu anak kamu, ni anakku, anak kamu yang mati. Dia ni pun kata macam tu juga. Maka Nabi Sulaiman buat apa? Nabi Sulaiman kata, meh budak. Dia berkeluar pedang nak berkerak dua. Ambil kepala, ambil kaki. Tuan-tuan dan rahmati Allah, si ibu muda kata apa? Kalau macam tu keputusan kamu, hai Nabi Sulaiman, maka serahkan anak ni pada mak tua tu. Bagi kat dia lah. Tak gaduh lah sampai bunuh budak ni. Pergi kat dia. Hak mak tua kata apa? Kerak dia. Saya yakin ni anak saya. Kalau tak je kerap tak apa. Jadi kebenaran tertegak. Nampak macam tu. Jadi Nabi Sulaiman kata apa? Anak ni milik mak muda. Kerana seorang ibu tak sanggup tengok anak dia dibunuh, tak sanggup tengok anak dia mati, tak apalah dia korbankanlah perasaan dia, tak apalah joh dengan anak dia, tak apa. Janji anak dia selamat. Tu mak. Dia takkan boleh tengok anak dia mati depan dia. Tak apalah dia korbankanlah perasaan, tak dia jaga anak dia, tak apalah pisah dengan anak dia. Janji anak tu selamat. Hak mak tu kata apa? Kerabi bukan anak dia. Lepas tu ada orang dalam Facebook tu dan kereta Lamborghini. Dia upload gambar Lamborghini. Tu dah kereta Lamborghini jutaan ringgit. Siapa boleh ada kereta tu dahsyat lah. Dia mahal. Dia mahal sikit pada Viva saya. Viva saya pun mahal tak? Tapi ini mahal. Viva kereta kita puluh ribu ya. Ni juta ringgit Lamborghini. Siapa ada memang kaya tak tahu nak abang. Tuan-tuan, kenapa dia buah gambar tu? Dia nak beritahu saat dia letakkan gambar tadi ni, dia nak cerita bahawa saat kereta tu diparking tepi jalan, tuan-tuan ada budak-budak main tengok. Budak-budak tak pernah tengok kereta macam tu. Saat nampak ada kereta dalam bunyi, dia pun tengok pelik. Tak pernah tengok dalam dunia. Tuan-tuan, budak-budak ni mula seronok, duk sandak pelan-pelan. Dia nak marah lah. Tapi ada budak yang mula sandak, mula rabat atas bumbung, mula gulung songkok ni, sudah. Ibu ayah, kalau kereta kita budak-budak naik atas bumbung, kita pun menang syahid terus budak tu. Hanya kereta paang lah. Marah kita. Padahal kereta kita bediknya. Kereta dia juta ringgit. Tiba-tiba budak naik atas bumbung, longsok, lompat, kemek calak saudara abang lah. Mula nak marah. Tapi saat dia melihat budak-budak dia seronok, gembira, happy,
menyebabkan dia tak jadi marah. Kerana baginya kegembiraan yang ada pada wajah anak-anak tadi lebih bernilai daripada harga kereta. Budak-budak tu punya seronok, keseronokan anak-anak tadi lebih bernilai daripada harga kereta. Kalau harga kereta tadi RM1, keseronokan yang ada pada anak-anak ni lebih jutaan ringgit. Lagi mai. Sebab tu dia tak marah. Sedangkan anak-anak tu bukan anak dia apa? Dia sebut sedangkan anak-anak ni bukan anak-anak saya, begitu juga kereta ni bukan kereta saya. Sebab tu dia tak marah. Bahkan kereta dia mampu happy lah lombat, bukan kereta aku. Sebab kalau kereta dia, mampu. Kita lihat awak lah dia tak marah budak-budak ni nak. Bukan kereta dia, ni nak abang tu kan. Dia hanya melihat budak-budak tu lompat dah kereta orang ni. Dia tak marah. Kerana bukan hak dia. Tuan-tuan dirahmati Allah, macam tu juga mak tadi. Kenapa dia biar kerak? Kerak bila? Ke anak dia. Cuba anak dia. Jadi Nabi Sulaiman dapat tahu bahawa anak ni milik mak. Kerana mak sanggup korbankan segala-gala. Apa saja dia akan korban demi keselamatan anak tu. Tu seorang mak. Ataupun ayah. Jadi ibu bapa ayah dirahmati Allah, tiba-tiba anak yang sangat dicintai, yang diberikan kasih sayang sepenuh hati, tiba-tiba Allah cabut dulu pada mak ayah dia. Cabut dulu pada kita. Apa kesedihan ujian yang lebih berat dah tu? Ni paling berat. Mak ayah kita nak meninggal dunia, kita tahu tua dah. Memang sampai masa Nabi sebut umur umat Nabi 60-70. Sedih mak meninggal, ayah meninggal sedih. Tapi kalau anak meninggal lagi sedih. Itu kesedihan yang sangat mendalam. Nabi Ayub Allah uji hak tu dah berat dah ujian dia. Baik, tak cukup dengan anaknya mati, kemudian diuji pula dengan rosaknya harta. Harta-harta dia rosak habis. Allah. Satu persatu dah jatuh tipa tangga. Ni bukan dekat tangga, syiris mau runtuh. Apa lagi ujian? Anak mati, harta rosak, kebun-kebunnya pun lingkup habis. Tetapi baginda tetap memuji Allah dan bersyukur. Walaupun kena ujian macam tu, dia tetap sabar dengan memuji Allah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada nikmat lain yang Allah bagi. Dia pun berat dah ujian tu. Kalau kita kena macam tu, kita katanya, apa salah saya ya Allah buat macam ni kat saya? Orang kita macam tu kan, mengeluh, mengesah depan Allah Subhanahu wa taala, sebut apa salah dia. Salah yang melambak. Boleh tanya apa salah saya? Jadi Nabi Ayub alaihissalam ajarkan kepada umat, walaupun ujian berat menimpa, tetap sabar. Lepas tu tak ada siapa boleh challenge sabar Nabi Ayub alaihissalam. Baik. Baginda juga diuji. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, anak mati, hartanya rosak, kemudian kebun-kebun buah pun lingkup jahanam habis. Baginda pula diuji dengan kesakitan yang kuat, sehingga kan ahli keluarga dan sahabat baginda meninggalkan baginda. Sampai satu tahap sakit pula. Dahlah anak mati, harta pun habis, tak ada, rosak habis dah, makin berkurangan, sakit pula. Sakit bukan sakit biasa, bukan jerawat pecah. Jerawat pecah sakit tak mana sangat. Sakit ni sakit yang menyebabkan orang lari. Maksudnya hartanya habis digunakan, duit habis, orang pun bukan tak mau duduk dah. Bukan sakit yang jijik lah. Dan sekali disebutkan di sini, Nabi Ayub bukan ada penyakit yang menyebabkan orang geli tengok, tak. Mustahil bagi para anbiya kena penyakit macam tu. Habis tu orang pakat lari tinggalkan baginda kerana tak ada harta lah. Dia bukan ada apa. Selalunya orang main berkawan, orang main duduk dengan kita saat kita ada harta banyak. Kita ada kedudukan, orang main kawan. Boleh tumpang, boleh makan kurma peri. Kalau kawan tu ada ke dusun derian, boleh balas derian peri, beli dua kan, tak boleh kot. Pergi serandih buat baik bagus lebih kurang, boleh balik 2 biji. Boleh dapat. Tapi kawan tu kebun derian tak ada dah. Nabi manis buat apa ni? Silap-silap hang pergi kawan dengan dia, hang pula kena tolong dia. Pakat lari habis. Tinggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Tiada seorang pun yang duduk menemani baginda, melainkan hanya isterinya sahaja. Isteri dia duduk dengan dia. Dan disebutkan sehingga menyebabkan isteri baginda terpaksa bekerja sebagai pembantu kepada satu kaum untuk menampung kos hidup suaminya. Tuan-tuan, ibu bapa yang dirahmati Allah, sampai tahap Nabi Ayub alaihissalam sakit dapat derita macam tu, bini dia pula kena pergi kerja ambil upah nak support laki dia. Dulu kaya, orang yang senang, tapi Allah uji supaya dia kena pergi minta upah pula. Basuh kain ke, apa ke, ambil upah semata-mata nak bela laki dia pula hak sakit. Ni kehebatan Nabi Ayub. Juga Allah nak ajarkan kehebatan isteri Nabi Ayub alaihissalam.
Maksudnya susah senang bersama dengan suami dia. Masa senang dia bersama dengan lelaki dia, masa susah dia pula bantu suami dia. Ini isteri yang solehah, terbaik. Tuan-tuan dirahmati Allah, disebutkan di sini penyakit Nabi Ayub alaihissalam berterusan selama 18 tahun dan isteri baginda itu merupakan sebaik-baik isteri yang solehah. 18 tahun penyakit. Ini ujian berat. Ibu bapa ayah dirahmati Allah, minta lindung Allah, jangan uji kami dengan ujian yang berat yang kami tak mampu tanggung. Itu disebut dalam wirid yang kita baca dalam surah Baqarah ayat lah. Dia minta kepada Allah, ya Allah jangan beratkan kami dengan bebanan yang berat yang kami tak mampu tanggung bebanan tu. Kerana kita bimbang tak mampu tanggung. Minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau anak mati pun Allah berat tak tahu nak bayang. Janganlah ya Allah. Kerana kita takut tak mampu nak tanggung ujian tu. Tiba-tiba Nabi Ayub diberikan ujian 18 tahun. Dah lah ujian berat-berat tadi dah. Penyakit dia 18 tahun. Allah. Baik. Bini duk jaga 18 tahun tu, tak lari. Tetapi, iblis yang dilaknat Allah telah campakkan was-was kepada isteri Nabi Ayub, sehingga kan isterinya merasa sempit dada kerana hatinya tidak tenang. Lalu beliau masuk menemui suaminya dan berkata, ujian ini sampai bila? Dia sampai tu dah 18 tahun dah tak larat belah ni. Setan main hasut sampai bila nak belah lelaki yang? Main dah. Jadi dia masuk tanya ke lelaki dia, tanya, abang sampai bila nak kena uji macam ni? Sampai bila nak menyakit macam ni? Dia tanya soalan. Dan tanya tu seolah-olah macam dah letih dah. 18 tahun pula, sampai bila ni? Nak habis ujian ni. Tuan Nabi Ayub AS sangat marah kepada isterinya. Lalu baginda memperingatkan isterinya itu tentang nikmat Allah yang diperoleh. Lalu baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat bini dia bertanya macam tu, Nabi Ayub AS tegur. Allah bagi nikmat banyak dah kan? Dulu Allah bagi puluh tahun dah harta kita banyak. Anak kita ramai. Kita dapat kesihatan tubuh badan yang baik. Banyak dah nikmat. Allah baru bagi ujian 18 tahun. Nak mengeluh buat apa? Maksudnya sabar sungguh. Jadi kalau boleh fikir macam tu dah syak. Maksudnya banyak lagi nikmat yang Allah bagi, kita tak bersyukur. Kena uji sikit, gaduh nak merengek dah. Patutnya kamu kena bersyukur lagi. Kerana banyak lagi nikmat Allah bagi. Betul ada orang saya jumpa, orang kampung saya kena kerak jari. Macam mana? Kena kerak jari kaki dia. Satu jari hilang kerak. Kita kata kat dia sabar banyak no, kena kerak kaki ujian Allah. Dia kata tak apa Ustaz, ada 9 ni. Pula dah. Ada 10 jari kena kerak satu, dia kata ada 9 lagi. Ya, Allah kerak satu ada 9 lagi. Allah lagi 9 lagi kan? Nak sedih buat apa? Maksudnya dia nampak benda tu sebagai satu ujian daripada Allah, dan ujian tersebut tidak menyebabkan dia sedih. Nikmat banyak yang Allah bagi. Orang lain tak ada kaki tu. Aku kata comel ada 9 lagi. Itu cara pandang. Orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Sabar dengan ujian. Dan bila saat suami isteri dah berkata macam tu, maka Nabi Ayub AS berdoa kepada Allah dengan ayat yang kita sebut tadi ni, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Doa pada Allah, ya Allah, aku ni diberikan ujian berat, anak aku mati sekian, penyakit pula kena. Engkau maha pemurah, maha penyayang, ya Allah, berikan terbaik. Tuan-tuan dirahmati Allah, dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah, Allah menerima permintaan Ayub alaihissalam dan baginda diberikan kesihatan yang baik. Segala harta baginda dipulangkan kembali kepadanya dan anak-anak baginda juga turut bertambah banyak. Jadi setelah berdoa kepada Allah, Allah kurniakan kepada Nabi Ayub alaihissalam kesihatan kembali. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam juga mendapat anak-anak yang ramai. Maksudnya setelah sihat Allah bagi balik harta, kemudian dapat pula anak-anak yang ramai, kemudian diberikan seluruh harta-harta dan apa yang telah Nabi Ayub dapat sebelum ni, bagi balik semua. Dan ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana Nabi Ayub boleh sembuh saat saya cerita ni. Jadi setelah Nabi Allah Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah supaya diberikan kesihatan penyakit yang ditimpanya, maka disebutkan ada hadis Nabi SAW, Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang mandi, tiba-tiba berguguran ke atasnya belalang berbentuk emas. Emas yang berbentuk belalang.
belalang bentuk emas pula dah. Mana belalang bentuk emas tu? Tak, emas yang berbentuk macam belalang. Ketui emas tapi nampak macam belalang. Turun atas kepala Nabi Allah Ayub alaihi salam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian Nabi Ayub alaihi salam segera kutip belalang tersebut. Kemudian disebutkan Nabi Ayub alaihi salam diperintahkan supaya hentakkan kaki ke tanah. Tengah mandi tadi ni, hentak kaki ke tanah. Baik, saat hentak kaki ke tanah, tiba-tiba keluar mata air yang sejuk, keluar air daripada tanah. Lalu Nabi Ayub alaihi salam diminta supaya mandi dan minum air yang keluar tadi. Ambil air tu kamu mandi dan minum juga daripada air tersebut. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, setelah dilakukan perkara tersebut, yang pertama dia ambil mandi. Air yang keluar tadi dia ambil cedok mandi. Mandi dengan air yang keluar dari tanah. Tuan-tuan, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, disebutkan oleh para ulama, Allah sembuhkan penyakit yang ada pada Nabi Ayub luaran. Penyakit kulit ke, penyakit apa yang ada di luar badan ni, disebabkan dengan mandi air tadi, Allah sembuhkan automatik. Sembuh terus semua. Seluruh fizikal Nabi Ayub AS. Kemudian ambil air minum pula. Saat minum air tersebut, Allah sembuhkan seluruh penyakit dalaman. Luar dalam sembuh dengan air tu. Aduh, dia buah dengan air tu ya, habis. Dengan air tu bahasa kita kan. Jadi dengan air yang keluar dari tanah tadi, Allah sembuhkan kesakitan yang dialami Nabi Ayub luar dan dalam. Selesai. Kemudian turun pula ketulan-ketulan emas yang berbentuk macam belalang atas kepala Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dan lepas pada tu Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam anak-anak yang ramai, kembali balik macam biasa. Batu ibu bapa ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di sebalik kesusahan yang Allah bagi, Allah akan kembalikan balik nikmat yang banyak. Inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali kan dalam Quran. Inna ma'al usri yusra. 2 kali ulang. Dalam Quran kalau perhati elok, perkataan al-usr adalah susah. Al-usri maksudnya susah. Yusra maksudnya senang. Dalam ayat tadi al-usri Allah datangkan dengan alif lam. Maksudnya ada alif lam ni benda yang sama. Satu tu ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Perkataan Islam tadi ada alif lam. Islam satu tu ya. Tu ya, tak ada lain. Bila ada alif lam. Jadi al-usri dalam ayat tadi walaupun Allah sebut 2 kali tapi disebut dengan alif lam. Maksudnya kesusahan satu ya. Tapi saat Allah sebut perkataan yusra, iaitu kemudahan, kesenangan, Allah tak datangkan dengan alif lam. Maksudnya yusra yang pertama dengan yusra yang kedua makna berbeza. 2 senang. Jadi setiap kesusahan ada kesenangan. Kemudian setiap kesusahan yang sama ada kesenangan lagi. Maksudnya setiap kali satu susah ada 2 senang Allah nak bagi. Ini Maha Pemurah penyayangnya Allah. Jadi yakinlah setiap susah yang kita hadapi ada kesenangan yang banyak Allah nak bagi balik kat kita. Baik. Itu cerita Nabi Allah Ayub AS. Dan disebutkan di sini yang terakhir. Saya baca secara ringkas. Nak habis kisah Nabi Ayub. Kemudian baginda wafat ketika berumur 93 tahun. Dan baginda juga dikatakan wafat di bumi Rom. Jadi dia meninggal dunia ketika umurnya 93 tahun. Umur Nabi Allah Ayub AS. Dan disebutkan juga Nabi Ayub tidak pernah jatuh sakit hingga menyebabkan orang lari pada baginda. Ada disebut dah. Setiap penceritaan tentang penyakit yang teruk seperti ulat yang jatuh daripada batang tubuh baginda merupakan cerita yang tidak mempunyai asas sandaran. Ia merupakan tokoh tambah tukang cerita. Jadi ada cerita yang kita dengar ulat yang makan isi Nabi Ayub AS jatuh, diangkat letak balik atas kaki dia bagi makan. Itu cerita yang telah disebutkan oleh para ulama, ditokok tambah oleh tukang cerita. Tak ada sandaran pun dalam sirah para anbiya. Jadi yang betulnya ada penyakit, cuma penyakit yang tidak menyebabkan orang lari. Yang bukan penyakit yang jijik, tidak. Kan ada penyakit jijik kan, biar orang malu, orang jumpa orang lari, orang takut dan sebagainya. Tak ada penyakit macam tu. Jadi itu kisah Nabi Allah Ayub AS yang diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ujian yang berat tersebut tidak menyebabkan Nabi Ayub mengeluh dan menyebabkan Nabi Allah Ayub AS tidak redha dengan ujian tersebut.
Bahkan Nabi Ayub sangat-sangat penyabar, bersabar dengan ujian tersebut dan bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ayub alaihissalam contoh terbaik untuk kita ikut dalam bab kesabaran yang tinggi. Ini Nabi yang sangat hebat dalam bab menghadapi ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu ayah dirahmati Allah sekalian, itu secara ringkas yang kita boleh sebut berkaitan dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kesimpulan yang boleh kita sebut, saat kita bersabar dengan ujian daripada Allah, Allah akan datangkan kembali kesenangan tanpa kamu duga. Berbagai jalan yang Allah akan berikan tanpa kamu sangka, dan Allah akan berikan balik kesenangan pada kamu yang luar biasa. Sabar. Apa ujian pun sabar banyak-banyak, karena Allah yang maha mengetahui. Apa saja penyakit yang kita hadapi, mengadulah kepada Allah, karena Allah yang beri penyakit, dan Allah juga yang akan berikan kesembuhan. Dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung bulan hadapan dengan kisah Nabi yang seterusnya, itulah Nabi Allah Dzulkifli alaihi salam. Ada yang mengatakan bahawa Nabi Dzulkifli adalah anak kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Ada yang kata macam tu. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang kisah Nabi Allah Dzulkifli alaihi salam. Kalau ada umur yang panjang, doalah semoga Allah panjangkan umur, berikan kesihatan yang baik, dan Allah angkat wabak di tempat kita ni. Dan doa banyak-banyak semoga Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan gelombang kedua berkaitan dengan COVID-19. Kita bimbang tengok hari-hari duk bangun meningkat lagi kes dan sebagainya. Hak sembuh tak banyak, hak mai kes baru pula berlambak. Dulu syok 1 2 ni sampai 14, sampai 15. Jadi kita bimbang ni gelombang kedua yang akan menyebabkan berulang balik hak macam sebelum ni. Nauzubillah. Doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Dan pesan-pesanlah kepada mereka yang pulang dari luar negara dan sebagainya, amalkan jarak sosial dan sebagainya apa yang telah disusun oleh pihak kerajaan, maka ikutlah kerana itu yang terbaik untuk kita semua. Elakkan bersalaman, elakkan jarak dekat dan sebagainya, kerana itu boleh menyebabkan merebaknya penyakit ini. Jadi sama-sama kita pakat tolong-menolong satu sama lain dalam berusaha untuk menentang dan menyerang untuk mempertahankan semua masyarakat Malaysia daripada diserang oleh wabak yang berbahaya ini, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.